Okey, kita bercerita dahulu tentang OPR, tuan-tuan. Overnight policy rate. Overnight policy rate ni apa sebenarnya? Kalau kita kena faham, overnight policy rate ni adalah satu kadar yang dikenakan. Dia macam ni lah. Bank dia akan meminjam dengan bank yang lain. Okay, bank akan peminjam di antara satu sama lain. Bukan semua bank ada duit yang banyak. So bila masa ada pinjaman banyak daripada dia, dia tak cukup duit, dia akan pinjam daripada bank yang lain. So pinjaman itu ada interest. Bank dengan bank ni dia ada interest dia. Dia ada interest. Jangan kita ingat pinjaman tu tak ada interest, tuan-tuan. Pinjaman itu ada interest. So interest ini ditentukan oleh Bank Negara Malaysia melalui apa yang dinamakan sebagai OPR, Overnight Policy Rate. Contoh, kalau OPR sekarang ini 2.5%, maka itu adalah interest yang dikenakan kalau sekiranya Bank A meminjam daripada Bank B, Bank B meminjam daripada Bank C dan seterusnya. Now, siapa nak bayar interest itu? Itu persoalan dia. Interest itu dibayar oleh depositor bank tersebut ataupun peminjam-peminjam di bank tersebut. So kalau kita meminjam daripada bank A umpamanya, so dia ada hutang, dia ada interest yang dikenakan kepada dia, maka interest itu dia akan transfer kepada pengguna kita lah. So akan ditransfer kepada pengguna. So 2.5 campur contohnya 2.5 dia jadi 5%. Now isu dia bila OPR ini naik, maka yang ditransfer kepada kita juga akan naik. Ini kita kena faham. So pada PKP hari itu OPR diturunkan, dan kalau kita tengok menurut Bank Negara, dia kata bahawa kenaikan OPR kali kedua kali ini tidaklah terlalu tinggi berbanding dengan penurunan. Contoh, saya tak tahu berapa exactly, saya malah nak baca yang OPR turun hari itu. Katalah turun 5, sekarang ini naik 4. So maksudnya kita ada satu, itu kita belajar negatif dengan positif. So maksudnya tak adalah tinggi sangat, dia kata. Now bila pembangkang tanya soalan ini di dalam apa orang kata, di dalam dewan rakyat, kita tanya, now apa peranan kerajaan untuk memastikan bahawa OPR ini tidak akan membebankan rakyat? So jawapan Menteri Keuangan tu bukan untuk nak jawab membela rakyat, sebaliknya dia jawab more kepada nak membela bank. Oh, dia kata ini ada keperluan bank perlu ada OPR macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Kena ada ni, kena ni loh, benda-benda yang dilakukan, yang dibuat semata-mata sebenarnya adalah untuk nak membela bank, bukan nak membela pengguna. Untuk makluman tuan-tuan, tuan-tuan pergi tengok siapa yang dapat pinjaman rumah yang ada fleksibel, yang fixed so far tak terganggu lah. Siapa yang fixed rate macam kereta, pinjaman kereta, kalau ada pinjaman menggunakan Islamic Finance yang mana fixed rate, ataupun bukan Islamic Finance tapi fixed rate, yang tu takkan terganggu dengan OPR, dengan kenaikan OPR ni, melainkan apa orang kata, dia dah melepasi ceiling dia. Yang contohnya buat pinjaman rumah, buat pinjaman ASB contohnya, buat personal loan yang mana ada fluctuation punya interest, maka benda tu akan effect. Rumah saya naik harga bayaran bulanan first OPR, yang ni akan naik lagi ni, yang ni akan naik lagi. Memang taklah terlalu besar, tetapi kalau naik sampai RM230, RM200-300, still significant. Tengok jenis rumah, tengok berapa harga kita bayar. Point is, tuan-tuan, kalau dia hari-hari ni, dan dijangkakan pada hujung tahun ini 2 kenaikan lagi akan berlaku, sehingga kita dapat cool down kan kita punya what we call that inflation yang berlaku dalam negara kita. So bila kita kaji secara keseluruhan, apa sebenarnya yang menyebabkan OPR? Adakah OPR ini satu-satunya cara untuk kita nak menurunkan harga barang atau menurunkan inflasi sebenarnya? Jawapannya tidak. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kenapa harga barang meningkat dengan mendadak, tak boleh turun. Salah satunya adalah terlalu besar kita punya kebergantungan kita adalah kepada import. Yang ini kerajaan tak nampak. Bukan tak nampak, dia tak nak jelaskan kepada kita. Kebergantungan kepada import. Okey, so apa masalah kebergantungan kepada import? Untuk makluman pada tuan-tuan dan puan, harga ringgit sekarang ini adalah RM4.50 berbanding USD. So bila kita import, kita bayar dalam bentuk apa? Kita bukan bayar dalam bentuk RM, kita bayar dalam bentuk USD. So harga penilaian harga barang itu berdasarkan kepada nilaian USD. Contohlah harga barang itu $1. So kita bayar RM4.50. Sorry, dulu $1 RM4. So kita bayar RM4. Tiba-tiba sekarang ni harga barang yang sama, harga yang sama $1. Tiba-tiba kita kena bayar RM4.50. RM4.50. So kenaikan berapa sen, tuan-tuan? 50 sen. Daripada harga barang yang dulu kita bayar RM4, sekarang kita bayar RM4.50. So kalau RM4.50 pada $1, takkan kita nak jual pada rakyat, pada end user, harga yang lama juga RM4. Contoh kita ambil lah untung RM5.
Takkan kita nak jual harga RM5 sebab untung kita dah turun daripada RM4, daripada RM1 sekarang jadi 50 sen. So kita pun nak kena adjust dengan meletakkan harga barang itu, maksudnya cost itu kepada pengguna. So harga barang itu tak jadi RM4.50 dah. So contohnya kan dia akan jadi, tak jadi RM5, dia akan jadi RM5.50. Kenapa ini berlaku tuan-tuan? Kalau kita tengok sebab polisi kerajaan Barisan Nasional itu selama ini, polisi kerajaan Barisan Nasional itu selama ini memang mengutamakan import berbanding dengan local production. Kita bercakap lah tentang BMF lah dan sebagainya, tetapi ujungnya untung dia orang ambil secara mudahnya, dia orang ambil daripada import. Sebab apa tuan-tuan? Import lagi mudah, import lebih cepat kaya, import lagi senang untuk tauke-tauke dan juga kroni-kroni dan juga menteri-menteri. Dan import ni juga boleh bagi dia fast pocket money. Saya bagi contoh tuan-tuan, apa barang yang kita produce sendiri? Secara 100% kita produce sendiri. Kebanyakannya kita import. Even bawang kita import. Kita kata beras kita import. Ayam kita import. Lembu pun kita import. Kambing kita import tuan-tuan. Tak ada mass production dekat dalam negara kita ni. Kita dulu pernah nak buat lembu, apa yang jadi pada Shahrizad tu. Kan? Kita pun tahu apa yang berlaku jadi pada Shahrizad kan. Kan? Bagaimana lembu itu akhirnya tak jadi lembu. Tak jadi kita kata. So balik kepada cerita kita tadi, OPR ini dia memberi kesan kepada kerana apa? Di samping harga barang mula meningkat, OPR ni juga akan meningkatkan bebanan hutang rakyat, terutama dalam isu nak membayar barang-barang yang ada. So akhirnya bila bayaran, contohnya bulan-bulan tuan-tuan bayar rumah katakanlah 1,100, disebabkan kenaikan OPR sekarang ni tuan-tuan kena membayar 1,200. So ada pertambahan 100 extra monthly yang tuan-tuan kena bayar. 100 tu dia bukan tiba-tiba datang daripada mana-mana. Tuan-tuan kena ambil daripada poket. Salah satu sama ada tabung anda ataupun perbelanjaan anda. Contohnya sebelum ni anda belanja 500 untuk rumah. Sekarang ni dah tak cukup. So kena ambil 100 itu kena masukkan dalam tabung untuk membayar rumah. Jadi daripada 500 tu tinggal 400. So kita kena kurang berbelanja. Memang daripada segi inflasi kita dapat cool down kan inflation. Tetapi in the long run, in the short run, sebenarnya dia tak dapat selesaikan masalah inflasi juga. Sebab apa? Sebab kita import banyak barang. Kebanyakan barang kita import. Okey, kita dah berjaya kurangkan melalui OPR. Tetapi kita tak berjaya kurangkan melalui harga barang yang kita import. So the only way ialah kita kena reducekan harga mata wang USD. So bila kita macam mana? Ada usaha ke nak reduce mata wang USD? So far tak nampak lagi lah. Kan? Ada nanti, jangan risau. Kita nanti tu, dia dalam bisnes tu tuan, dia tak boleh nanti tu 3 bulan, 2 bulan, 1 minggu, tak boleh. Sebab every day kenaikan kos itu akan efek kepada pengguna, kepada peniaga. Peniaga akan transfer kepada pengguna. So kita akan merasainya. Sebab itu saya kata ujung tahun ini kita akan merasai impak. Sekarang ni pun kita dah rasa impak, tapi impak itu lagi besar pada hujung tahun ini tuan-tuan. Dan hujung tahun ini bukan lama dah, ni bulan 9, 10, 11, 12. Ada 3 bulan lagi nak pergi hujung tahun dah ni. Ni nak pergi ke arah hujung tahun. Ni nak arah hujung tahun. Dan bulan 10 ni dijangkakan bahawa kenaikan lagi tinggi. Kalau kita tengok hari ni, hari ni RM4.05. RM4.50, sorry, bukan RM4.05. RM4.50, dia turun RM4.47, kemudian RM48, kemudian dia naik. So itu dalam masa kadar 1 minggu. Dalam masa 1 tahun kita nampak kenaikan yang amat teruk berbanding dengan contohnya pada 6 April 2022 RM4.21. Ini April, Mei, Januari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Dalam masa 6 bulan kenaikan dari RM4.20 naik kepada RM4.50. So kenaikan 30 sen dalam kadar kurang daripada 6 bulan. Kurang daripada 6 bulan kenaikan kadar yang terlalu tinggi. So kau sembang je Is, macam mana nak turunkan? Yalah, kita bukan kerajaan, kita nak sembang apa? Kan nak jadi nak biarkan, nak bagi kita supaya nak macam mana nak kurangkan benda tu, macam apa nak kita patut buat. Sebab itu tuan, Rafizi bercerita tentang 5 perkara, dan salah satu perkara yang dia cerita adalah tentang peri pentingnya untuk kita ada food security kita sendiri. Kita kena ada food security kita sendiri. Bayangkan kalau na'udzubillah lah, tapi bayangkan kalau negara kita kena serang. Contohnya peperangan kita, contohlah dengan Thailand ataupun Indonesia, mereka antara pembekal makanan kepada kita, ataupun China kan, contohnya. Sebab ini orang di sepadan negara kita. Atau tiba-tiba kita kena sanction, negara kita kena sanction. Macam mana kita nak dapat pergantungan makanan kalau kita sendiri tak bersedia daripada sekarang?
Kerajaan ni, orang menteri, orang BN ni tuan-tuan, Barisan Nasional, dia tak fikir tu. Dia fikir, okay, kalau aku ambil import, berapa aku punya duit masuk poket aku? Itu dia fikir. Sebab import ni paling mudah. Bagi AP import aku dapat duit segera. Tak payah fikir pasal nak tanam lah, nak kaji lah, tak payah. Tak payah nak fikir benda tu. Long term tak payah. Yang penting sekarang ni, aku 5 tahun aku jadi menteri, aku jadi timbalan menteri, aku jadi setiausaha sulit. Apa yang aku boleh dapat daripada import-import ni? Ni yang duit mudah bagi dia orang. Senang, easy money. Jadi bila easy money, mudahnya dia orang dapat, dia orang tak fikir long term. Sebab kalau dia fikir long term, duit tu tak dapat pada dia, duit tu dapat pada rakyat. Long term duit daripada rakyat. Ramai orang tak tahu negeri jelapang padi sekarang ni bukan lagi Kedah tau. Dia dah pindah kepada Selangor. Tak tahulah kalau Kedah dah take over balik kan, tapi negeri jelapang padi tu dah pindah kepada Kedah. Kita beralih kepada apa sekarang ni tuan-tuan? Kita beralih kepada construction dah. So bila beralih kepada pembinaan, construction, jual bangunan, sekarang ni dah overhang. Maksudnya bangunan dah terlalu banyak berbanding dengan orang membeli. That's why kita akan jumpa bangunan-bangunan tepi jalan yang for rent, for sale, dibina baru tapi tak ada orang occupy. Kan, tak ada orang occupy. Sebab apa? Overhang dengan property yang terlebih lah sekarang ini. So daripada segi ekonomi, there is back impact kepada kita. Kita ada asset, kita ada resources, tetapi kita guna ke tempat yang tak sepatutnya. Sebab apa? Quick money. Point is quick money. Duit mudah, duit cepat kita kata. Ini semua cara nak buat duit cepat. Macam mana cara untuk dia nak buat duit cepat? Itu yang sekarang ini, tuan-tuan suka atau tidak, kita nak kena menghadapi situasi ini. Kalau kita tak ubah kerajaan, bayangkan kalau kita tak ubah kerajaan, apa akan jadi pada negara kita? PAS, dia tak kreatif. PAS tak kreatif dalam nak menyelesaikan masalah negara. Dia tak tahu pun. Hadi baca data pun tak reti tuan-tuan. Baca data tentang rasuah pun dia tak pandai. Kan, macam mana dia nak takbir negara?